setiap tahun. Sebenarnya ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ketika kita leka menikmati pelbagai juadah makanan, terdapat saudara kita yang sedang menangis kelaparan. Bayangkan, mereka mengharapkan untuk menerima daging korban setiap tahun. Sebenarnya ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ya, tetamu kita yang sudah pun bersedia di talian sekarang ini, Ustaz Syarizan Daud At-Turabi dan juga Ahmad Zuhaidi Abdul Aziz ataupun Brother Adi. Adi Saujana bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syarizan. Terima kasih Adi. Masing-masing dari lokasi masing-masing, tapi ada erti pengorbanan yang kita nak belajar bersama dua orang tetamu kita hari ini. Sihat kita? Alhamdulillah sihat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Ustaz goyang-goyang Ustaz kat rumah tu. Boleh tonton juga dekat Facebook kita. Sambil-sambil tu anda juga boleh turut bersama Islamic Relief Malaysia untuk program korban kita tahun ini. Topik kita hari ini erti sebuah pengorbanan. Mungkin pada awal ni Ustaz Syarizan nak mulakan terlebih dahulu berkenaan dengan ibrah yang boleh kita perolehi dalam perintah pelaksanaan ibadah korban dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS juga anaknya Nabi Ismail AS. Ibrah kita Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada Lok dan juga Pian di Radio IKIM. Terima kasih juga pada Cik Adi daripada IRM. Tuan-tuan dan puan-puan sesedari sekalian, bila cakap pasal korban ya, pertama sekali adalah kita nak dekatkan diri pada Allah. Sebab istilah korban tu sendiri nak dekat. Maknanya kita kata kawan karib, mana kawan yang dekat, kawan yang rapat. Okay, kita ada jiran yang dekat. Jadi ibadat ni memang nak dekatkan diri kepada Allah sebenarnya. Semua-semua ibadat ni ya, tak kira sembahyang, puasa, zakat, semua nak dekatkan diri kepada Allah. Betul. Kita diberikan ibadat untuk dekat diri. Tetapi dalam korban, Allah bagi tujuan itu adalah satu cara mendekatkan diri. Faham tak maksud saya? Solat untuk qarib, untuk dekat dengan Allah. Puasa untuk qarib, untuk dekat dengan Allah. Kan, pergi umrah haji untuk qarib, dekat dengan Allah. Korban ni dia sendiri dah qarib. Faham tak? Dia korban dia sendiri dah dekat. Maknanya seolah-olahnya macam tak ada gap antara dia dengan Allah. Macam tu. Kan? Sebab apa? Satu lagi, binatang sembelihan itu bila mana disembelih, darah itu disebutkan dalam hadis, pahala akan sampai kepada Allah dan dosa akan diampunkan daripada Allah. Cepatnya dosa diampunkan tu sebelum darah sampai ke tanah. Jadi bayangkan darah dengan tengkuk dengan tanah tu punyalah tak sampai sejengkal dan punya laju memancit tu, darah itu apabila tersembur, apabila telah disembelih, bayangkan dosa kita lagi laju, lagi cepat diampunkan oleh Allah. Nak kata betapa dekatnya ibadat korban ni. Okey, dan kalau kita menelusuri sedikit sejarah lah, sedikit korban daripada zaman Nabi Adam alaihissalam lagi nak beritahu kepada kita bila mana diperintahkan korban ini sebagai salah satu test. Sebenarnya korban ni sebagai satu examination. Saya suka korban ni sebagai satu test, sebagai satu ujian. Dia bukan sekadar ujian bertulis, tapi ni ujian yang bersifat material, yang bersifat duit, kita kena keluar. Okey? Kalau anak Nabi Adam, Qabil dengan Habil, bila mana mereka tu berbalah kan disebabkan nak berkahwin siapa yang cantik tu, Iklimah ke Lubuda ke. Jadi oleh kerana berebut nakkan apa yang mereka suka, maka Allah bagi satu test, satu ujian kepada mereka. Okey, ini ujian kamu.
Kamu kena buat korban. Siapa yang lulus ujian, yang tak berkira, yang bagi yang terbaik, maka dia yang diterima. Kan? Iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika mana diperintahkan korban kepada kedua-dua mereka, diterima daripada salah seorang dan tidak diterima daripada seorang yang lain. Qala la aqtulanna, Qabil berkata kepada Habil kerana tak puas hati sebab dia dah kalah dalam ujian itu, dia kata aku nak bunuh kamu wahai Habil. Maka Habil jawab apa? Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa. Tengok korban ada kaitan untuk takwa. Kita baru ni puasa Aidilfitri. Okey? Kita raya, tapi sebelum nak dapat raya tu apa ujian kita dengan puasa Ramadan? Puasa. Itu ujiannya. Apa kesan daripada ujian tadi? La'allakum tattaqun, takwa juga. Kan? Aidil Adha, okeylah kita dapat Aidil Fitri raya hari tu, walaupun raya tu sehari je, kita sambut sebulan, tak apalah. Okey, nak sambut sebulan pun saja Ustaz. Nak sambut 2-3 bulan pun tak apa. Okey. Nak katanya kita deserve dapat Aidil Fitri, iaitu kembali kepada fitrah, kembali kepada tidak ada dosa, kembali kepada seorang insan yang bersih, itu maksud Aidil Fitri. Tapi sebelum nak kembali, nak dapat jadi orang yang bersih ni, dia kena ada effort, ada usaha dia sepanjang Ramadan. Aidil Adha kembali kepada apa? Pengorbanan. Nilai pengorbanan. Yang tadi nilai kesucian masa Aidil Fitri. Okey, Aidil Adha nak kembali kepada nilai pengorbanan. Ada orang dipilih menjadi Duyufur Rahman pergi haji umrah. Alhamdulillah. Okey, itu nilai mereka. Akhirnya mereka deserve, mereka dapat Aidil Adha. Kita ni yang nak sambut Aidil Adha dapat 4 hari ni lebih hebat pada Aidil Fitri. 4 hari, 10, 11, 12, 13. Apa effort kita? Okay? Maka inilah antara effort kita untuk nak dapatkan takwa itu, iaitu korban. Kalau Aidilfitri nak dapat takwa, nak dapat dia punya piala itu, kena ada ibadat Ramadan. Aidil Adha ni tak akanlah Pengorbanan. Tak akanlah relax, tidur, tengok Facebook, tiba-tiba dapat Aidil Adha. Kan? Dia mesti ada satu nilai pengorbanan. Apa ujian yang dia kena duduki? Jadi ujian yang kita kena duduki untuk Aidil Adha ni, untuk mencapai takwa, adalah dengan menyembelih binatang ternakan. Itu yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Itulah yang juga berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam. Okey, ujian yang diberikan kepada mereka. Bayangkan anak kecil yang ditinggalkan sebegitu lama di Mekah. Bila anak tu dah besar sikit, Nabi Ibrahim pun duk ulang alik Palestin Mekah. Ditakdirkan, okeylah hari ni dapat balik ke Mekah, anak pun dah besar sikit, tiba-tiba Allah bagi ujian pula. Apa ujiannya? Untuk sembelih pula anak. Okey, so inilah nilai pengorbanan yang kita kena lepaskan, yang kita kena beri demi tuntutan yang disuruh oleh Allah, dalam masa yang sama demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, saya rasa untuk mukadimah panjang-panjang macam khutbah. Okey. Ya. Macam motivasi pagi lah Ustaz. Lah Ustaz. Apa pun itu dia gambaran lah, macam beberapa perkataan istilah yang Ustaz sebutkan tadi tentang takwa, qarabah atau mendekatnya kita dengan Allah Taala, tingginya nilai takwa dan tinggi juga ujian yang perlu kita hadapi. Dan Adi mungkin boleh cerita sikit, Adi boleh cerita sikit dengan kita. Sekarang ni banyak juga NGO, agensi yang menawarkan khidmat ibadah korban macam Ustaz sebut tadi. Laksanakanlah kan, jangan duduk saja. Tapi ada tak mungkin scam yang menipu, yang mungkin nak dapatkan keuntungan dan sebagainya, ke ada yang offer zirafah untuk dikorban? Alamak. Tak boleh tak boleh. Okey, macam mana Edi? Komen sikit tentang scam dalam korban. Terima kasih Pian dengan Lu, dan terima kasih juga Ustaz. Itulah macam yang kita tahu zaman sekarang ni, oleh kerana lajunya teknologi, jadi semua informasi pun di hujung jari lah. Bila kita, kalau kat internet tu, kalau kat media sosial tu, bila kita klik satu link yang mengatakan korban tu, berpuluh lah akan ada klik link-link lain kan. Betul. Kaitan dengan korban. Jadi sebelum kita nak mengatakan bahawa mana yang salah, mana yang betul ni, kita bagi saya pertama sekali mungkinlah kita kena, orang kata, husnuzon dululah. Maknanya kita bersangka baik dengan apa sahaja iklan yang datang dulu. Tapi bila kalau kita berniat untuk bermula untuk nak korban tu, cubalah selidik dulu NGO ke atau pihak-pihak mana yang kita nak berurusan. Tapi sebenarnya macam di kita ni, di Islamic Relief, kita sebenarnya dah lama dah, macam kita dah faham, Islamic Relief ni pun dah lebih 30 tahun menjalankan ibadah korban, dan bukan di Malaysia saja, dah 31 buah negara. So sebenarnya terpulanglah pada kita sebenarnya, kalau kita rasa kalau mungkinlah nampak macam best korban kat sini, tapi sebenarnya di Islamic Relief pun kita dah ada. Maknanya kalau kata kita ragu-ragu dengan apa yang ada dalam market ni,
pergi je ke Islamic Relief sebab kita pun dah lama dan tahun ni saja lebih kurang 1141 penyertaan bagian korban yang kita tawarkan melalui 6 pakej korban, termasuk kalau siapa yang tak mampu nak korban tu boleh buatlah sedekah korban, mana tak cukup ke kan duitnya, bolehlah combine tu sedekah korban, insya-Allah Ismail Relief akan uruskan. Dan macam saya cakap, macam yang Ustaz cakap tadi, sebelum kita nak dapat ID Alha tu, kita mesti kena ada buat sesuatu, betul untuk dapat sampai ID Alha tu. Jadi apa yang kita kena buat sekarang adalah berkorban dari sudut kewangan dululah. Kita mungkin tak pergi ke haji, kita mungkin tak ada masa untuk nak turun ke tempat penyembelihan, tapi insya-Allah dengan berkorban di Islamic Relief ni, kita tawarkan serendah RM350 saja. Terlalu rendah lah dia punya orang kata nilainya tu, tetapi insya-Allah pahala dan sedekah yang kita dapat dari Allah amatlah besar insya-Allah. So bagi saya dia beli mahal dulu, boleh RM1 dulu, tapi Islamic Relief ni memang dah ada. Dah 30 tahun dah. Datang je lah kepada kami akan uruskan insya-Allah. Okey, yang penting selidik itu kata kunci yang Eddie kongsikan tadi. Boleh hubungi terus 0389263434, layari media sosial Islamic Relief Malaysia kalau nak sertai korban. Baik, kejap lagi Ustaz nak sambung apa erti besar, macam Ustaz dan Eddie pun dah join macam-macam program kemanusiaan kan. Bagaimana besarnya erti pengorbanan, korban dan juga kemanusiaan pada Ustaz dan juga Eddie Termasuklah pengalaman-pengalaman yang kalian berdua ada yang boleh dikongsikan bersama para pendengar sekalian. Okay, kita berehat kejap, kembali selepas ini di Warna Pagi Radio Kim. Inspirasi Inforia Islami. Ketika kita leka menikmati pelbagai juadah makanan, terdapat saudara kita yang sedang menangis kelaparan. Bayangkan, mereka mengharapkan untuk menerima daging korban setiap tahun. Sebenarnya, ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ingin memiliki play school sendiri? Jom buka Kids Please Play School sekarang. Kids Please Play School ada sistem dan prosedur yang lengkap. Tak ada pengalaman pun boleh buat. Tinggal ikut je. Kids Please Play School Hybrid ini ada aplikasi tau. Ia memudahkan pengusaha, guru dan ibu bapa untuk melihat perkembangan pelajar. Lengkap dengan projek pembelajaran asas selama setahun. Apa tunggu lagi? Hubungi Kids Please Play School 019-660-0114. Kids Please Play School, the best place for your kids. Pada 1 Jun 2022, Malaysia telah dinobatkan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim terunggul. Pengiktirafan ini adalah berita baik untuk merancangkan semula industri pelancongan negara. Jom terokai potensi perniagaan dalam pelancongan Islam. Rebut peluang untuk sertai Seminar Keusahawanan dan Kepimpinan Pelancongan Islam ITELS di Pulau Pinang dan Terengganu, Anjuran Islamic Tourism Centre, sempena Islamic Tourism Week ITW. Untuk maklumat lanjut, layari www.itw2022.itc.gov.my. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami, erti sebuah pengorbanan dalam suara kemanusiaan IRM, itu yang kita sedang bincangkan sekarang ini bersama dengan Brother Eddie dan juga Ustaz Syarizan Daud Al-Turabi. Terima kasih Ustaz. Ustaz pun tadi cakap tentang ujian-ujian. Amboi, Ustaz dekat Instagram Ustaz pun letak satu ujian ya untuk pengikut Ustaz. Kalau nak tahu, kena follow Ustaz punya Instagram, Ustaz Syarizan. Baik. Asal durian ke? Ada durian? Adalah. Durian juga satu ujian. Okay. Baik Ustaz, apa nama pengalaman Ustaz Pengalaman lah. bila menyantuni para duafa, para beneficiary ataupun penerima manfaat. Macam mana kita boleh gambarkan besarnya erti ibadah korban dan pengorbanan yang kita lakukan dalam misi kemanusiaan, Ustaz? Silakan. Okey. Bila sebut korban ni adalah kita fikir bukan apa yang kita dapat tapi apa yang kita boleh beri. Itu maksud korban. Kan? Contoh ialah semayang ke apa semua tu, memang kita ada banyak komitmen lain, tapi apa yang kita boleh beri pada Allah? Semayang. Apa yang kita boleh beri pada Allah? Zikir, baca Quran, korban, haji. Apa yang kita boleh beri? Apa yang kita boleh dapat? Apa yang Tuhan bagi dah? Apa yang Tuhan dah bagi kepada kita? Bukan kita dapat, tapi apa yang kita bagi. Jadi isunya adalah bila terlibat dengan misi kemanusiaan, ramai di kalangan penyumbang-penyumbang yang kita rasa dapat inspirasi daripada mereka adalah bagaimana mereka tu mengutamakan diri orang lain daripada diri mereka sendiri. Okey? Kalau yang terlibat betul-betul 100% dengan NGO, yang dia sampai berpisah dengan keluarga demi untuk menyantuni duafa orang-orang yang lemah, orang yang memerlukan,
Sedangkan keluarganya pun penting, perlu dapat ayah dia, mak dia untuk sama-sama. Tapi tak. Keluarganya dapat sikit, tapi orang lain dapat banyak. Macam tu kan. Dan sebenarnya perkara macam ni lah yang dituntut dalam Islam, yang diajar, yang kita boleh belajar inspirasinya daripada orang Ansar di Madinah. Okay? Orang Ansar dekat Madinah dia suka sangat tolong orang. Dan kemuncak yang dia suka tolong orang ni disebut dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ni kalau tolong orang, mereka akan utamakan orang lain daripada diri mereka sendiri walaupun diri mereka sangat-sangat memerlukan. Maknanya dia ni taklah senang sangat. Dia sanggup tolong orang biar orang lain senang, dia susah pun tak apa. Macam kita hari ni, kita tolong orang, kita still senang, kita still kalau kita bagi derma pun, kalau duit untuk korban pun, kita masih ada banyak lagi baki Kan. dalam akaun kita kan. Asal ada lagi bajet-bajet kita nak pergi menyelam kan Luke kan. Ada lagi bajet-bajet kita pian nak beli handphone baru, laptop baru, ada lagi bajet lain. Walaupun kita dah keluar, tapi tengok orang Ansar, dia keluar bajet dia keluar apa yang dia miliki sampai dia tak ada apa-apa. Itu luar biasa. Okey, dan itu dah sebenarnya bila kita tengok misi kemanusiaan ni, bila kita terlibat secara langsung, pertama ada macam-macam dimensi yang kita boleh nampak. Pertama, kita nampak orang kaya yang bersedekah dan kita nampak mereka makin kaya. Itu nombor satu. Dimensi nombor dua adalah kita kenal orang yang kedekut, yang berkira dalam nak keluar duit ni, akhirnya kehidupan mereka sentiasa tak cukup. Okey? Yang ketiga pula yang kita nampak bila terlibat dengan misi-misi, kita sentiasa fikir pasal orang ni. Yang ketiga adalah orang yang terlibat ni kehidupan dia bahagia. Sebab dia membahagiakan orang lain. Sebagai contoh, kita keluar duit, masuk duit dalam tabung. Baru masuk duit dalam tabung. Tabung tu belum diagihkan lagi, maknanya penerima belum terima lagi. Tapi orang yang memberi dalam tabung tu dah bahagia dah. Dah happy, dah seronok dah dapat keluar duit untuk nak beri kepada orang. Itu nak beritahu betapa besarnya nikmat kebahagiaan. Apatah lagi, kalau kita memberi tu pula bukan sekadar bagi duit masuk dalam tabung. Ini bagi duit untuk korban. Maka dia double pula lagi. Kan? Maka dia ada ganjaran khusus pula, bukan sekadar ganjaran derma sedekah. Ganjaran berpahala dari sudut melaksanakan ibadat. Sembelihan itu sendiri adalah ibadat. Walaupun ada kaitan dengan binatang, kita pegang binatang, pegang pisau, rupanya dia besar ganjaran. Macam seolahnya kita duduk atas jadah macam semayang. Macam tu kan, punyalah. Dia adalah sejenis ibadat, walaupun nampak menumpahkan darah, walaupun nampak kotor atas tanah dan sebagainya, tetapi dianya adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekalian, kita tengok orang susah ni akan ada sampai kiamat. Kita tak akan jumpa tiba-tiba satu masa semua orang senang, tak ada. Okey? Sebab kalau tak, akan berlakulah kontra dalam Quran yang cerita pasal orang kaya kena bagi kepada orang miskin. Orang yang miskin ada yang meminta, ada yang tidak meminta. Dia nak bagi tahu orang susah ni akan ada di mana-mana dalam negara dan luar negara. Sebab tu kalau di Islamic Relief Malaysia ni, dia punya bantuannya misinya dalam negara dan luar negara. Dan kita juga jangan terlalu rigid. Jangan pandang perspektif yang kenapa kita nak promote korban luar negara dalam keadaan dalam negara ramai orang susah. Tak. Jangan kita query ke arah itu. Yang kita kena query-nya adalah kenapa orang tak nak berkorban. Yang tu kita query. Kan? Dia nak buat dalam atau luar negara, itu cerita lain. Okey? Tak perlu kita nak highlight yang tu. Dan kita dalam masa yang sama je, kita berhati-hati dengan isu scammer macam Pian tanya apa semua tadi tu. Tidak ada nafikan benda tu berlaku. Tapi jangan kerana benda yang macam tu, akhirnya kita menafikan korban-korban yang benar ni, yang legit ni. Kan? Akhirnya menyebabkan semuanya dipandang negatif kalau korban luar negara. Korban dalam negara pun yang kita rasa kita buat korban ni kadang-kadang pun boleh jadi tak betul juga. Kalau salah cara penyelenggaraan, pengurusannya salah, pun boleh jadi juga. Nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, yang penting niat kita nak buat ibadat. Okey, sebagaimana selama ni kita buat ibadat, memang kadang-kadang ada kekurangan pada ibadat-ibadat yang kita buat, puasa ke, semayang ke, tapi yang penting buat. Jangan query yang tentang kekurangan tu, yang penting query orang yang tak nak buat ibadat. Betul. Baik. Tu mungkin. Setuju. Terima kasih Ustaz. Ustaz dah betulkan alignment kita macam mana betul-betul nak ibadat kita, bukan sekadar mempersoal tapi tak buat, tapi kita fokus pada yang utama. Edi tanya pengalaman Edi dalam menyantuni golongan yang memerlukan. Sebab Edi dengan ceritanya banyak memberi kan daripada menerima. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih Nadia. Itulah macam yang pengalaman kami sendiri saya dengan Pian ni, kami satu kumpulan Saujana. Dan sebenarnya kami pun dilantik sebagai ikon
Dan pada 2018 tak salahnya kami ada buat korban bersama dengan Islamic Relief, tak salahnya di Dengkil Ben Ya. So pada waktu tu lebih kurang 3 tu 4 ekor lembu yang kita korbankan. Dan Alhamdulillah, walaupun macam yang saya cakap tadi lah, walaupun kami ni sendiri pun tak mampu nak menyumbang seekor lembu kan, tapi Alhamdulillah kami menyantuni bila pergi berada di sana, walaupun kita tak keluarkan duit kita sendiri untuk beli lembu tu, tetapi kita dapat korbankan masa, dapat korbankan tenaga, kita bantu penduduk-penduduk sekitar situ. Dan itu pun sebenarnya kita terlibat sekali dalam orang kata definisi korban tu lah. Walaupun kita tidak membuat korban tu, orang kata korban wajib tu, tetapi kita berkorban juga masa dan tenaga kita untuk membantu. Dan kita lihat memang betul macam yang Ustaz cakap, ada orang persoalkan kenapa tak buat kena buat di dalam negara saja tapi buat di luar negara. Tapi kita kena faham dalam negara kita Malaysia ni, saya rasa nak dapat daging tu sebenarnya sangat mudah sebenarnya kan. Taklah sesusah macam di negara-negara di Afrika. So kerana bila fikir balik, kerana ada negara-negara di Afrika tu mereka mungkin makan roti dengan sayur je mungkin sepanjang roti saja sepanjang tahun. Dan inilah peluang mereka, orang kata, dapat merasa makan daging pada waktu korban ni kan. So jadi bagi saya sebenarnya jangan kita macam Ustaz cakap tadi, jangan persoalkan, yang penting kita sama-sama rasa bahagia tu untuk nak membantu. Kan, kita kena ada rasa macam kita nak tolong, sebab korban ni bukan untuk orang lain sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bagi daging korban tu, orang tu dapat pada hari tu je, tapi kita punya pahala tu berpanjangan sehingga akhirat kan. So insya-Allah lah, bagi saya satu pengalaman yang baik dengan Islamic Relief. So mana tahu ada siapa-siapa yang nak berkorban, bolehlah sama-sama dengan kami, boleh sumbang sekali. Nak pilih lah nak korban dalam negara pun boleh, nak korban di luar negara pun boleh. Ada pelbagai pakej yang kita tawarkan. So itulah insya-Allah. Tempat terhad juga kan, kuota terhad, tapi kena cepat-cepatlah. Rujuk je dekat laman web Islamic Relief Malaysia. Baik, untuk menutup mungkin Ustaz Syarizan ada sesuatu yang nak disampaikan, pesanan untuk sahabat-sahabat kita mungkin yang tengah rancang ni, satu keluarga nak ambil bahagian-bahagian korban ke bersama Islamic Relief, Ustaz? Okey. Dah habis kan, saya ingat lagi setengah jam. Jangan. Okey. Okey. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu apa, siapa yang ada lebihan harta pada hari raya korban. Okey. Nabi seolah-olahnya mempersoal orang yang ada lebihan harta pada raya korban Maknanya sehari tu, contohlah kita masa hari raya tu kita makan, minum, bayar elektrik, bayar apa benda sebenarnya, berapa balance duit tu? Balance duit tu cukup tak untuk ambil korban? Kalau cukup kena ambil korban. Pada hari korban, bukannya sepanjang tahun lebihan harta untuk sepanjang tahun, tak. Yang kita hari ni, saya tak boleh Ustaz nak ambil korban RM700, RM600, RM500 sebab bajet saya RM500 tu nak pergi bercuti hujung tahun. Itu hujung tahun. Nabi bagi tahu yang hujung tahun tu seolah-olahnya boleh cari bajet lain. InsyaAllah. Kalau sehari Nabi persoalkan orang yang ada lebihan harta pada hari raya korban tapi dia tak berkorban, dia akan dipersoalkan oleh Allah. Jadi nak bagi tahu kepada kita keutamaan kita keluar duit kita ni. Okey, kalaulah kita rasa dengan bayar zakat fitrah tu kita bersungguh-sungguh, yalah maklumlah benda tu wajib kan. Okey, korban ni sunat je Ustaz. Jadi orang rasa tak apalah, tahun lepas saya dah buat dah. Tak, tahun lepas adalah untuk nikmat tahun lepas. Okey, tahun ini adalah untuk nikmat tahun ini. Saudari sekalian, contoh Islamic Relief buat satu bahagian berapa Pian? Ada package dari 350 paling murah sampai 1,800. 350 tu bayangkan sekali kita weekend keluar dengan family makan dengan tak tahulah window shopping, tahu habis dekat 400. Habis itu sekali, window itu baru window shopping, belum shopping window lagi. Kalau shopping window beribu habis. Masya-Allah. Jadi nak bagi tahu duit kita boleh habis begitu saja tanpa kita sedar dalam hari ni. Tapi bayangkan dengan kita korban, kita keluar duit itu, dia akan berkekalan. Dan duit itu sebenarnya tak habis. Duit itu sebenarnya adalah investment, adalah urus niaga kita dengan Allah. Dan ingatlah hadis, ingatlah ayat Quran Allah sebut, may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang buat transaksi dengan Allah, dia buat urus niaga, investment dengan Allah, maka investment ini akan menguntungkan dan dia akan dapat gandaan daripada investment tersebut, dan Allah akan menggandakan mengikut apa yang Allah kehendaki. Jadi nak beritahu duit itu tak akan habis sebenarnya, dan duit itu sebenarnya adalah merupakan aset kita, okey, untuk hari
ketika kita susah suatu hari nanti sebenarnya. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Terbaik Ustaz. banyak. Motivasi untuk kita melaksanakan ibadah korban dan juga membantu mereka yang memerlukan. Hari ini perkongsian Ustaz Syarizan Dr. Rabi dan juga Brother Adi Saujana untuk Suara Kemanusiaan. Yang tanya nombor tu 03-8926-3434. Itu pejabat Islamic Relief Malaysia. Kalau lupa pagi-pagi nanti kami akan ulang balik lah. Setiap kami ulang live read daripada IRM Islamic Relief Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz Syarizan dan juga Brother Ali atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Jumpa lagi Habis Ustaz. spring sekali. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia. Itu dia suara kemanusiaan kita pagi ini menutup tirai warna pagi edisi Isnin 20 Jun 20 Zulkaidah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Lepas ni